Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat no? Saya dengar suara imam muda tadi. Sayangkan saya silap jadual sebab tak pernah dengar suara. Jadi saya sampai bawah tadi, saya cek jadual balik. Hei, bukan malam aku kot ni. Rupanya malam saya tuan-tuan. Rupanya imam muda ganti Imam Sa'ad. Baik. Jadi alhamdulillah kita dapat bertemu. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Tajuk baru kan? Betul tak? Ke surat 150. Perjanjian Aqabah yang kedua. Jadi sebelum ni kita dah sebut tentang perjanjian Aqabah yang pertama, yang mana perjanjian Aqabah yang pertama berlaku pada tahun ke-12 daripada kenabian. Maksudnya 12 tahun Nabi SAW menjadi Rasul. Jadi datang 12 orang, 10 daripada Khazraj, 2 daripada Aus. Dan mereka berjanji dengan Nabi SAW di sebuah kampung, nama dia Aqabah. Dia ada sebuah desa kampung, nama dia Aqabah, dekat dengan Mina tuan-tuan. Tapi Mekah dekat dengan Mina kan, ada tempat nama dia Aqabah. Di situlah berlakunya perjanjian Aqabah yang pertama. Jadi 12 orang daripada Madinah. Mereka beriman dan mereka berjanji setia. Antaranya isi dia yang kita dah sebut dah sebelum ni, perjanjian Aqabah yang pertama, antaranya yang pertama, jangan mensyirikkan Allah. Yang kedua, jangan mencuri. Yang ketiga, jangan menipu. Yang keempat, jangan bunuh anak perempuan. Yang kelima, jangan memfitnah. Yang keenam, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang tak elok. Dan yang ketujuh, hendaklah taat dan patuh kepada Allah dan Rasul. Itulah perjanjian Aqabah yang pertama. Kita dah sebut dah sebelum ni. Kemudian masuk tajuk barulah. Berlaku perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah yang kedua ni berlaku di tempat yang sama, di desa Aqabah berdekatan dengan Mina. Baik, yang ni berlaku setahun setelah tu. Perjanjian Aqabah yang pertama pada tahun 12 kenabian. Maknanya dia umur Nabi SAW masa ni 52 lebih kurang. Sebab Nabi diutuskan menjadi Rasul umur 40. Jadi ini tahun ke-12 kenabian. Maksudnya dah 12 tahun Nabi menjadi Nabi. Lebih kurang dalam umur Nabi 52 tahun. Baik. Jadi kita tengok tuan-tuan. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin. Kata pengarang, pengakuan Aqabah yang kedua pada tahun ke-13 kenabian. Aqabah yang pertama tahun 12 kenabian. Yang ini pada tahun ke-13 kenabian. Bersamaan bulan Jun tahun Masihi 622 Masihi. Sekarang ni 2022 kan. Yang ni berlaku pada 622 Masihi. Semasa musim haji, seramai 70 orang Islam datang dari Madinah mengikut jejak para penyembah berhala untuk mengerjakan ritual ibadah di Mekah. Jadi orang Arab ni memang dah jadi budaya mereka ni tiap-tiap tahun musim haji pi Mekah. Tapi mereka di sini buat benda-benda syirik lah. Asalnya mereka ni agama Nabi Ismail AS. Agama macam kita, agama Islam, cuma syariat dia lain lah. Sembahyang 2 waktu. Cuma haji tu sama tuan-tuan. Haji tu dah ada dah dulu kan. Jadi mereka ni asalnya agama, mereka agama Hanif.
agama Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim. Kemudian telah dirosakkan oleh Amr bin Luhai. Amr bin Luhai lah yang merosakkan ajaran Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dia masih lagi buat haji, tapi dirosakkan oleh Amr bin Luhai apabila dia ambil berhala kan. Hubal, Lata, Uzza, kerja dia lah. Dia bawa balik daripada mana? Balik daripada Syria kot. Dia bawa balik, dia letak di Kaabah. Jadilah orang pakat-pakat sembah berhala kerana Amr bin Luhai. Jadi orang Arab ni pada zaman ni depa pergi buat haji, tapi haji depa ni bukan haji macam kita. Depa sembah berhala. Sebab dalam Kaabah masa tu ada 360 berhala, 360 berhala yang dimusnahkan ketika pembukaan kota Mekah kan. Baik. Jadi depa ni pergi nak sembah berhala. Adapun yang 70 ni pergi nak jumpa Nabi SAW. Timbul persoalan berkali-kali disebut di kalangan mereka, bukankah sudah sampai masa kita patut melindungi Nabi Muhammad SAW? Maknanya depa masa ni tahun lepas depa dah beriman lah. Jadi depa tertanya-tanya, takkan nak biar Nabi SAW berada di kota Mekah kan, dikelilingi oleh musuh-musuh yang ganas, yang jahat, ditindas. Jadi depa terdetik dalam hati depa, takkan nak biar membiarkan berseorangan menggeletar dan tertekan di lereng Bukit Mekah. Jadi kaum Ansar tu dipanggil Ansar tu yang membantu. Takkan nak biar Rasulullah SAW di sini. Baik. Sebaik sahaja tiba, mereka mengadakan pertemuan sulit dengan Nabi SAW dan setuju bertemu secara rahsia pada malam Tasyrik 11, 12, 13 di sebuah lereng Aqabah, tempat pertemuan tahun sudah. Tempat yang sama juga bertemu dengan Nabi SAW. Salah seorang ketua mereka, ketua Ansar, dia letak kurungan pembantu. Tak perlu kot tuan-tuan. Memanglah makna dia pembantu Ansar tu. Tapi dia dah jadi satu istilah umum lah. Kita sebut kaum Ansar ni kita tahu. Kaum Ansar ni sahabat Nabi yang berasal daripada Madinah. Satu lagi Muhajirin. Antara Muhajirin dengan Ansar, Muhajirin lebih tinggi kedudukan berbanding dengan Ansar. Ansar berbanding dengan yang bukan Ansar dan Muhajirin, kedudukan dia lebih rendah lah. Adapun sahabat Nabi kedudukannya lebih tinggi daripada yang bukan sahabat. Baik ya? Baik. Jadi salah seorangnya nama Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni tuan-tuan bisa dengar cerita dia kan. Yang mana dia pernah tidak pergi perang. Perang Tabuk. Betul, perang Tabuk dia tak pergi. Tak pergi perang ni dosa besar. Makna dia tuan-tuan, bukanlah makna sahabat Nabi itu maksum. Sahabat Nabi tidak maksum. Yang maksum ni hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sahabat Nabi ni dia mendapat jaminan daripada Allah dan Rasul. Kita pun tak maksum. Betul tak? Kita ada buat dosa banyak tuan-tuan, dosa kita buat. Dan kita tak tahu jaminan kita diampunkan ataupun tidak. Tapi sahabat Nabi mendapat jaminan. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dengan Hilal bin Umayyah. 3 orang tak pergi perang kan. Perang Tabuk tak pergi. Ni sahabat Nabi tuan-tuan, tak pergi perang, dosa besar. Kita pun tahu ada cerita sahabiyah, seorang perempuan, sahabat perempuan kan, yang berzina. Kemudian direjam. Perempuan daripada Ghamidiyah. Dan direjam dengan batu, mati. Dia datang kat Nabi waktu itu mengandung. Kemudian Rasulullah suruh dia lahirkan anak dulu, baru dijalankan hukuman rejam. Bila direjam, mati dia dengan batu. Maka Rasulullah semayang jenazah dia, Rasulullah jadi imam. Ketika mana semayang, maka Sayyidina Umar tanya kan, tusalli alaiha wa qad zanat. Adakah nak semayang kepada jenazah dia sedangkan dia berzina? Sebab Rasulullah tak semayang jenazah orang yang banyak hutang. Orang yang banyak hutang, Rasulullah tak semayang jenazah dia. Ini hutang yang bukan yang perlu tuan-tuan. Hutang benda yang simple-simple. Kalau macam kita ni, hutang orang nak tukar sport rim kereta, ni semua mengarut tuan-tuan. Hutang orang pasal apa, nak pergi handset baru, ini semua mengarut. Ini kalau hutang kerana keperluan tak apa. Ini hutang ngada-ngada lah tuan-tuan, nak hidup lebih tuan-tuan. Jadi Nabi pernah tak semayang sebagai pengajaran pada orang lain. Jangan banyak berhutang. Nak berhutang boleh, biar betul-betul kita perlulah. Ataupun kita dah memang ada gaji, kita potong-potong bulan-bulan tak terbeban pun, betul tak? Tak apalah. Kalau kita boleh manage hutang kita. Jangan sampai kita tak boleh nak manage, tak boleh nak urus. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Rasulullah semayang jenazah dia. Saya nak cerita perempuan tu buat dosa besar, berzina. Sayyidina Umar tanya, semayang ke jenazah dia sedangkan dia dah berzina. Kata Nabi SAW,
laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah la wasi'athum. Perempuan ni telah bertaubat pada Allah dengan satu taubat, kalau dibahagikan kepada 70 penduduk Madinah, semua diampunkan dosa. Nampak? Dia ikhlas bertaubat. Sahabat Nabi, dia ada jaminan Allah ampunkan dosa dia. Sama Ka'ab bin Malik ni, dia tak pergi perang, dosa besar. Dosa besar tuan-tuan, tak pergi perang. Tapi tuan-tuan, bila Rasulullah sampai, ringkas ceritanya, sampai di mana? Sahabat Nabi yang pergi perang Tabuk ni ada 30,000. Tapi Nabi SAW ni dia ada mukjizat. Nabi kalau semayang depan, Rasulullah nampak di belakang orang semayang lagu mana. Itu kelebihan Nabi lah, mukjizat Nabi. Semayang di depan, tapi Rasulullah tahu apa yang sahabat buat di belakang. Bergerak banyak ke, dia buat apa, beludah kat depan ke, Rasulullah tahu. Walaupun Rasulullah duduk depan. Itu mukjizat Nabi SAW. Jadi Nabi ni bila sampai di satu tempat, maka Nabi tanya, mana Ka'ab bin Malik? Kalau kita mana nak ingat, 30,000, betul tak? Ramai tu. Ada kat mana, tapi Nabi tahu Ka'ab bin Malik tak mai. Pendek cerita tuan-tuan, mereka tak pergi pasal apa? Sebab masa tu tengah kemarau kan. Kemarau, masa tu makanan pun kurang. Ketika mana berangkat nak pergi serang Rom, ketika ini buah baru nak keluar. Buah hasil baru nak keluar. Jadi Ka'ab ni bukan tak mau pergi, tapi dia duduk tangguh tuan-tuan. Tangguh. Ka'ab bin Malik ni dia bukan malas pergi. Hilal bin Umayyah bukan tak mau pergi, dia petangguh. Nanti dululah. Tangguh dulu kan persiapan. Sehinggalah waktu Rasulullah keluar pun dia kata tak apa, nanti dia kejap. Tapi rupanya Rasulullah dah jauh, dia pun tak dapat nak kejap. Jadi dia pun tak pergi perang. Dipendekkan cerita, Rasulullah balik, dia tak pergi perang. Betul tak? Jadi ada 80 orang yang jumpa Nabi SAW bagi macam-macam alasan. Semua macam-macam alasan. Yang jujur 3 orang Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dengan Murarah bin Rabi'. 3 orang ni jujur. Jumpa Nabi beritahu, ya Rasulullah, kami tidak ada apa-apa alasan. Jujur beritahu, kami tidak ada apa-apa alasan. Yang 80 tadi itu munafik, pembohong lah tuan-tuan. Kami tidak ada apa-apa alasan. Jadi Nabi SAW pun kata, ada pun 3 orang ni benar. Maka baliklah, jangan Rasulullah suruh pulau kan, jangan bercakap dengan mereka. Kemudian jangan bercakap, siapa pun jangan bercakap dengan mereka 3 orang lah. Sebab masa tu umat Islam sangat terdesak nak pergi serang Rom kan. Sebab Rom berpakat nak serang Madinah. Jadi sebelum mereka serang, baik kita serang mereka dulu. Tapi tak jadi perang. Sampai di Syam, Rom takut. Jadi Rom pun lari balik. Semua pakat lari tu kan, berpecah belah tentera dia. Rasulullah tak bagi bercakap selama 40 hari. Yang sahabat 2 orang tu, Hilal bin Umayyah dengan Murarah bin Rabi' ni menangis je kat rumah, minta ampun. Menangis tiap-tiap hari minta ampun. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, jangan kita anggap kita buat dosa, sekali minta ampun terus diampunkan. Siapa tahu Nabi Adam AS turun ke dunia kan, makan buah khuldi tu. Padahal Nabi Adam bukan sengaja makan. Bukan Nabi Adam makan, Allah Ta'ala haramkan saja nak makan. Bukan. Nabi Adam kan sebut dalam Quran, fa nasiya wa lam najid lahu azma. Nabi Adam dia terlupa. Dia masa nampak buah khuldi, Nabi Adam terlupa. Walam najid lahu azma, dan kata Allah, kami dapati hati dia tu tidak ada sengaja nak langgar perintah Allah. Memang lupa sungguh. Kita manusia tuan-tuan, kalau lupa dimaafkan, betul tak? Tapi bagi Nabi tak boleh. Boleh Jadi tuan-tuan jangan ingat Nabi-Nabi ni tak ada buat kerja berzina, minum arak. Nabi tak. Kesalahan Nabi ni kalau bagi orang ni tak salah, tapi bagi Nabi tak sepatutnya lah. Dia panggil hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Perkara yang baik bagi orang yang baik, tapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan tak patut. Macam itulah. Lupa ni kalau kita dimaafkan, betul tak? Lupa dimaafkan. Tapi bagi Nabi tak boleh lah. Maka Nabi Adam diturunkan ke dunia, dan Nabi Adam tak tahu nak minta ampun pada Allah Azza wa Jal. Maka Allah Ta'ala ajak Nabi Adam kan, fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Kalimat dia apa? Maka Nabi Adam menerima kalimat-kalimat daripada Allah, maka Allah ampunkan dosa dia. Ayat ni ditafsirkan dalam surah Al-A'raf. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Doa ni Allah yang ajak Nabi Adam, cara mohon ampun. Tuan-tuan, bukan sehari Nabi Adam minta ampun, lama tuan-tuan. Lama. Malah ada sebahagian kitab sebut sampai 40 tahun.
Lama tuan-tuan minta ampun pada Allah. Jangan kita bila buat dosa, tak puas, nanti istighfar selesai. Mana hang tahu? Mana kita tahu? Kadang-kadang orang pandang remeh dengan dosa. Betul tak? Ini satu kesilapan tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang begitu. Tuan-tuan, macam kita lah. Minum racun. Puradan. Sebotol ini kita minum puradan tuan-tuan. Boleh mati. Betul tak? Ada orang mati. Ada orang katakan dia tak mati, sempat bawa hospital. Tapi walaupun dia sihat, tapi kesan tu ada tak tuan-tuan? Ada. Sama dosa tuan-tuan. Dosa ni tuan-tuan, walaupun tuan-tuan selamat, sempat bertaubat, kesan dosa tu ada. Contohnya orang yang tengok benda yang haram. Walaupun dia bertaubat, tapi dalam masa beberapa hari hilang nikmat ibadah. Betul tuan-tuan? Siapa mata dia tengok benda haram, dia semayang, hilang nikmat ibadah tu. Nikmat tu hilang. Tak rasa nikmat. Nampak? Kesan dosa tu. Orang yang minum arak kan? Arak. 40 hari amalan tak diterima. Betul, 40 hari amalan tak diterima. Kesan dia tu. Tapi banyak kita tak nampak tuan-tuan. Betul tak? Kita main-main tuan-tuan. Bahaya tuan-tuan. Sifat meremehkan dosa ni adalah sifat munafik. Innal munafiq yara zambahu ka'annahu zubab marra ala anfih. Kata Nabi SAW, orang munafik ni tengok dosa macam lalat yang lalu di hidung dia, gabuh dia. Wa innal mu'min yara zambahu ka'annahu sakhratun taqa alaihi. Orang mukmin tengok dosa ni macam batu yang besar. Yushiqu an taqa alaihi. Hampir-hampir batu tu timpa dia. Itu orang beriman. Kalau kita fikir Murarah bin Rabi' dengan Hilal bin Umayyah ni dah menangis lama dah, tak turun lagi pengampunan daripada Allah. Ni bukan kita, ni sahabat tuan-tuan. Sahabat lebih mulia daripada kita tuan-tuan. Tiap-tiap hari menangis ni, belum turun ayat pengampunan. Apa jaminan kita buat dosa tuan-tuan, kita pun taubat selesai? Apa jaminan? Tentu ada orang claim dia rasa dia lebih baik pada sahabat Nabi. Sesat tuan-tuan. Sedangkan dosa kita sangatlah banyak. Jadi tuan-tuan, dah menangis tiap-tiap hari belum turun ayat lagi. Nabi Yunus alaihi salam kan, apa kesalahan dia? Bukan minum arak, berjudi ya tuan-tuan. Kesalahan Nabi Yunus ni apa? Bagi orang biasa tak salah, tapi bagi Yunus tak patutlah. Bila dia meninggalkan kaum dia, sebelum dia apa? Dia sedih dengan kaum dia, dia marah. Wa dhannuna idh dhahaba mughadiban. Wa zanna alla yaqdir alaihi. Ketika mana Dhannun, Nabi Yunus, dia pergi dalam keadaan mughadiban, dia marah. Dan doa pada kaum dia kan, sebelum dia mendapat izin daripada Allah. Padahal 34 tahun berdakwah, doa kehancuran bagi umat dia. Betul tuan-tuan? Pergi dalam keadaan marah bukan buat dosa, dia sedih dengan umat dia. Itu saja dia tinggal. Kalau macam bahasa kita ni macam merajuk lah tuan-tuan dengan umat dia yang tak menerima dakwah. Ada je saya jumpa ustaz tuan-tuan, ustaz. Dia pergi satu tempat, ngajak, bayar sikit. Sekali pergi, betul tak pergi lah. Adakah dia ditelan oleh ikan paus? Tak tuan-tuan. Tapi bagi Nabi tak boleh. Walaupun dah 34 tahun berdakwah, free of charge, tiap-tiap hari orang kata macam-macam, tinggal sekejap, paus telan. Ikan nun tu menurut sebagian ulama, paus biru tuan-tuan. Yang ada jalak bawah tu kan. Itulah ikan yang paling, makhluk paling besar atas planet bumi ni, paus biru. Katanya itulah ikan nun. Itulah ikan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam. Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi Yunus berapa lama duduk dalam perut tu? Ada riwayat kata 3 hari. Malah riwayat yang masyhur kata 40 hari. 40 hari. Dalam kegelapan malam, kegelapan perut ikan, kegelapan laut, 3 malam, 3 gelap. Gelapnya perut laut, gelapnya malam, gelapnya perut tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. 40 hari. Nabi, kita apa jaminan dosa kita yang berdedam-dedam tahun lepas tuan-tuan? Dulu-dulu kita buat, apa jaminan tuan-tuan? Dah diampun, kita tak tahu. Apa jaminan tuan-tuan? Saya bila baca cerita ni boh sedap tuan-tuan. Cerita Ka'ab bin Malik ni lah. Menangis tuan-tuan. Berhari-hari tuan-tuan. Dah 40 hari menangis. Belum lagi Allah Ta'ala terima taubat tuan-tuan. Belum lagi
sahabat yang telah menggembirakan muka Nabi SAW. Sampai hari yang ke-40 tuan-tuan, Ka'ab ni yang hebat sikit. Dia berjalan kan, pergi semayang, dia bagi salam, semua orang tak jawab, orang tak cakap. Nabi kata jangan layan, biar. Bila dia semayang, Rasulullah tengok dia. Bila habis semayang, Rasulullah paling pada dia. Ini sebagai pengajaran tuan-tuan, kerana mengabaikan umat Islam waktu saat yang terdesak nak berhadapan dengan Rom. Pada hari yang ke-40, dah 40 hari menangis ni. Tu ada satu arahan lagi. Betul tak? Nabi arahan apa? Isteri supaya tinggalkan suami, balik rumah keluarga. Isteri pula pulau. Arahan pada Nabi. Isteri balik rumah keluarga. Cuma Hilal bin Umayyah, dia dah tua sakit. Rasulullah minta izin pada Rasulullah untuk jaga suami dia lah. Tapi Rasulullah kata layan, tapi jangan duduk dekat. Isteri pula pulau tuan-tuan. Ni dah menangis 40 hari ni, kena pulau dengan isteri pula. Hari yang ke-50 baru turun ayat Quran, Allah Ta'ala terima taubat. Wa 'ala salasati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahabat summa taballahu alaihim. Allah Ta'ala terima taubat hari ke-50. Sahabat Nabi mendapat jaminan taubat daripada Allah dan Rasul. Nampak tuan-tuan? Kita ada jaminan tuan-tuan. Tak tahu kita tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, jangan meremehkan dosa tuan-tuan. Ini nasihat kepada diri saya dan tuan-tuan. Jangan meremehkan dosa. Itu bahaya tuan-tuan. Baik, kemudian Ka'ab bin Malik Al-Ansari baik, menceritakan pertemuan bersejarah itu yang mengubah keseluruhan laluan perjuangan di antara Islam dan pagan. Pagan ni agama-agama yang sembah macam berhala lah. Itu agama pagan. Berhala, pokok, semangat laut. Katanya, kami bersiap sedia melakukan ibadah haji sambil mengatur satu pertemuan pada pertengahan hari Tasyrik. Kami ditemani oleh seorang penghibur dan tokoh kenamaan bernama Abdullah bin Amr bin Haram yang masih penyembah berhala. Ada seorang teman ni pun masih sembah berhala. Nama dia Abdullah bin Amr bin Haram. Kami memaklumkan kepadanya mengenai perjumpaan kami dengan Nabi SAW dan menggesanya mengikut jemaah kami serta membuang amalan menyembah berhala. Jadi dakwah dia lah, dakwah masuk Islam, agar tidak menjadi kayu api neraka di hari akhirat. Dia bersegera memeluk Islam dan menyaksikan satu siri mesyuarat penting di Al-Aqabah. Dia masuk Islam dan dia juga bersama dalam perjanjian Aqabah. Abdullah bin Amr bin Haram. Pada malam itu kami tidur dengan orang-orang kami dalam kemah. Tidur dalam kemah. Setelah sepertiga malam, kami mula keluar meninggalkan kemah secara senyap dan menuju ke lereng bukit yang berdekatan. Tidur waktu malam sampai sepertiga malam. Dalam tengah malam lah tuan-tuan, pukul 12, pukul 1 macam tu, baru mereka bergerak ke lereng bukit yang berdekatan. Kumpulan kami seramai 73 orang, termasuk 2 wanita. Jadi daripada 73 ada 2 orang perempuan. 73 ada 2 orang perempuan. Yang perempuan yang pertama nama Nusaibah binti Ka'ab dari Bani Najjar. Bani Najjar ni berada di Madinah lah. Dan Asma binti Amr dari Bani Salamah, juga suku yang berada di Madinah. Kami tunggu kedatangan Nabi SAW yang datang bersama bapa saudaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi datang dengan pak saudara Nabi. Tapi Abbas ni masih belum Islam. Kenapa Abbas ni padahal belum masuk Islam lagi? Abbas masuk Islam lambat tu, Fathul Mekah nanti. Kenapa Abbas datang dengan Nabi? Tuan-tuan, sebab bangsa Arab ni sampai hari ni tuan-tuan, walaupun berbeza agama, mereka semangat perkauman. Sebab tu Abu Talib ni bela Nabi SAW sampai akhir hayat dia. Sebab bagi bangsa Arab ni, kalau ada suku dia kena luku kepala, ini satu benda yang aib bagi dia. Aibun kabir tuan-tuan, aib besar. Walaupun dia bukan Islam. Sebab ini keturunan dia, jangan sentuh. Sebab tu bila dia nak bunuh Nabi SAW kan, nanti kan, dia ambil daripada 10 suku yang hebat-hebat kan. Kenapa Abu Jahal minta lagu tu? Supaya nanti bila bunuh Nabi SAW, keluarga Nabi, Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim tak boleh tuntut bela. Sebab nak lawan semua suku mana boleh, walaupun dia bukan Islam. Sampai sekarang tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di Yaman lah ni, Yaman teruk lah perang tuan-tuan, tapi di Yaman pun ada. Semangat suku tu memang cukup kuat tuan-tuan, sangat kuat. Kalau tuan-tuan pergi Yaman, tuan-tuan pergi kejip mata je kat suku lain.
bin Talib Kathiri ke, banyak nama suku di sana. Tuan-tuan kejip mata, saat lagi kereta kebai, AK-47 semua main serang tuan-tuan. Semangat suku tu sangat kuat. Jadi Abbas ni datang sebab apa? Semangat suku, ni anak saudara dia. Abbas dengan Nabi umur lebih kurang. Baik, cuma Nabi meninggal dulu baru Abbas. Dia memohon bersungguh-sungguh agar kami tidak membawa anak saudaranya keluar daripada perlindungan keluarganya, kecuali kami cukup bersedia untuk melindunginya, sekalipun terpaksa berkorban nyawa. Jadi Abbas minta sungguh-sungguh, jangan ambil Nabi SAW keluar daripada perlindungan mereka, keluarga mereka, kecuali dah sanggup menerima tanggungjawab yang besar. Dia yang mula berucap, ni kata Abbas yang belum Islam. Belum Islam. Dia berkata, wahai orang-orang Khazraj, sama ada Khazraj ataupun Aus, suku Ansar ni. Khazraj ni sebab yang paling ramai, daripada Ansar paling ramai Khazraj, jadi disebutlah Khazraj. Kalian sedia maklum bahawa kedudukan Muhammad yang berada bersama kita sekarang, kami berinya perlindungan daripada orang kami sebaik mungkin. Jadi lindung sungguh-sungguh. Hatta Abu Talib sanggup tukar tempat tidur kan, waktu di pulau selama 3 tahun tu, tukar tempat tidur, takut nanti orang datang nak bunuh Nabi SAW. Dia mati tak apa, jangan Nabi SAW mati. Sampai orang anggap mungkin Abu Talib ni beriman kot. Tapi susah nak terima lah tuan-tuan, sebab banyak hadis riwayat mengatakan Abu Talib mati kafir. Malah Imam Ibrahim Al-Laqani kan, Imam Ibrahim Al-Baijuri, dalam kitab dia Aqidah, kitab Aqidah dia, kitab Aqidah yang terkenal daripada Al-Azhar. Kitab Aqidah dia Ibrahim Al-Baijuri, dalam kitab dia sebut Abu Talib ni mati kufur. Itulah pandangan yang dipegang, pandangan yang sahih, malah sesuai dengan hadis Nabi tuan-tuan. Abu Talib mati kufur. Adapun yang dia yang dia buat macam ni kerana semangat suku. Semangat suku. Tak nak anak saudara dia mati, ni aib bagi dia. Kemudian dia dihormati dan disanjung di kalangan orang-orangnya. Dia enggan menyertai mana-mana kumpulan kecuali kalian. Jadi Nabi tak sanggup ikut mana-mana kumpulan kecuali Ansar. Tetapi kalau kalian sanggup menjalani apa yang kalian janjikan ketika berada di bandar kalian, dan sekiranya kalian boleh membelanya daripada musuh, maka terimalah beban yang kalian telah rela. Tetapi kalau kalian akan menyerahnya kepada musuh atau mengkhianatinya setelah dia berada bersama-sama kalian, lupakan saja cadangan itu. Tinggalkan saja dia di sini kerana dia sangat dihormati lagi cukup selamat berada di tempat asalnya. Jadi Abbas kata, kalau tak sanggup terima, tak sanggup berkorban, biarkan saja Nabi SAW berada di Makkah. Ka'ab berkata, Ka'ab ni tuan-tuan, orang yang banyak besar jasanya tuan-tuan, orang yang membela Nabi kan, nak ambil Nabi SAW tuan-tuan daripada Mekah bawa ke Madinah. Itu pun 50 hari tuan-tuan, dosanya baru diterima oleh Allah, taubatnya diterima oleh Allah, apatah lagi kita tuan-tuan. Kami faham kata-kata itu, dan sekarang wahai pesuruh Allah, adalah giliran Tuhan hamba untuk berucap, dan katakanlah apa saja yang Tuhan hamba kehendaki tentang Tuhanmu dan diri Tuhan hamba. Jadi Ka'ab kata, kami sanggup terima, walaupun berkorban jiwa dan raga, sanggup terima. Baik. Pengakuan itu merupakan satu pendirian muktamad, penuh dengan iltizam, keberanian dan kepercayaan mendalam untuk memikul tanggungjawab yang getir, serta sanggup menghadapi sebarang kemungkinan. Saya jadi sanggup menerima Nabi SAW dalam keadaan seluruh bangsa Arab menentang dakwah tuan-tuan. Ini berat tuan-tuan. Baik. Lalu pesuruh Allah berkhutbah tentang iman, sementara pengakuan dibuat oleh Imam Ahmad daripada Jabir, menceritakan dengan terperinci seperti berikut. Jadi riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal daripada Jabir bin Abdullah Al-Bajali. Baik. Orang Ansar bertanya kepada Nabi SAW mengenai prinsip yang harus mereka ikrar. Nabi menjawab seperti berikut. Maksud dia, apakah yang mereka kena, orang Ansar ni kena pegang. Minta pada Nabi, apakah prinsip yang mesti kami pegang. Maka Nabi pun sebut yang pertama, mendengar dan patuh dalam sebarang keadaan. Sami'na wa ata'na. Kalau Al-Quran sebut kan, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini cerita tentang sahabat Nabi tuan-tuan. Hebat sahabat Nabi, sami'na wa ata'na. Sebaik-baik sahabat tuan-tuan, sebaik-baik manusia atas muka bumi ini selain pada Nabi dan Rasul, sahabat Nabi. Dalam banyak-banyak Nabi, sahabat mana yang terbaik? Sahabat Nabi Muhammad SAW.
Sahabat Nabi Musa tuan-tuan, sahabat Nabi Musa kan, member-member Nabi Musa tu, waktu nak pergi lawan dengan apa, kaum apa, Amaliqah di mana, di Palestin. Dia kata apa kat Nabi apa, Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, hang pergilah dengan Tuhan hang peranglah lawan mereka, kami nak duduk kat sini. Pengikut Nabi Musa boleh cakap lagu tu. Hawariyun tuan-tuan, kita tahu Hawari kan, yang 12 orang tu, kira itulah sahabat Nabi Isa yang terbaik. Itu pun tuan-tuan minta pada Nabi Isa alaihi salam, apa dia, anzil alaina ma'idatan minas sama', betul tak? Minta hidangan daripada syurga. Sahabat Nabi tak minta macam tu tuan-tuan. Sahabat Nabi Isa minta pada Nabi Isa, turunkanlah hidangan daripada syurga. Kalau tuan-tuan pergi di sebahagian gereja, kadang-kadang tuan-tuan ada tengok gambar, mereka duduk, orang putih panggil lah safa tuan-tuan. Maidah tu hidangan, surah Maidah, surah hidangan. Hidangan tu lah hidangan daripada syurga untuk 12 orang pengikut Nabi Isa tu, sebelum mereka esoknya yang ramai ditangkap dan dibunuh tu, diseksa kan. Jadi last supper tuan-tuan, last supper ni makan malam terakhir. Tuan-tuan kalau tengok di gereja, kadang-kadang dia ada gambar, ada 12 orang Hawariyun tu lah, dan ada satu gambar Nabi Isa. Kadang-kadang dia buat muka cerah Nabi Isa tu. Itu gambar depa punya ni lah, depa punya imajinasi apa, bayangan depa lah tentang bagaimana Nabi Isa dengan Hawariyun makan hidangan syurga. Minta hidangan syurga daripada Allah. Pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah minta tuan-tuan. Nak cerita betapa ikhlasnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dalam banyak-banyak sahabat Nabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang terbaik tuan-tuan. Tidak ada tuan-tuan. Malah tuan-tuan, setelah Nabi dan Rasul, siapakah yang terbaik setelah Nabi dan Rasul? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah bersabda, kata Nabi SAW, Abu Bakar wa Umar sayyida ahlil jannah minal awwalin wal akhirin ghairal anbiya wal mursalin. Hadis riwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Kata Sayyidina Ali, dia dengar Rasulullah bersabda, Abu Bakar dengan Umar ni adalah penghulu kepada ahli syurga daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ghairil anbiya wal mursalin, kecuali Nabi dan Rasul. Makna dia selain Nabi dengan Rasul, yang terbaik adalah Abu Bakar dan Umar. Hebat tuan-tuan. Tak mampu kita nak tandingi tuan-tuan, dua orang ni paling hebat. Begitu juga 10 orang. Siapakah setelah itu 10 orang yang jamin syurga tu? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, terusnya tuan-tuan, Abu Ubaidah Al-Jarrah dan sebagainya, Sa'id bin Zaid, 10 orang tuan-tuan. 10 orang ni adalah manusia yang terbaik setelah Nabi dan Rasul. Baik. Jadi tuan-tuan, kita tengok orang Yahudi tuan-tuan. Seminit lagi tuan-tuan. Orang Yahudi tuan-tuan, ketika mana Allah apa? Kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala sebut wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah. 70 pengikut Nabi Musa ni yang terbaik ni. Nabi Musa pilih 70 yang terbaik, bawa naik Bukit Tur Sina, bermunajat dengan Allah. Allah Azza wa Jal angkat Bukit Tur Sina tu. Bukit Tur Sina angkat gunung, bukan bukit, Gunung Tur Sina tu besar tuan-tuan. Tuan-tuan nak panjat 5 jam nak sampai atas, kalau stamina kuat lah tuan-tuan. Kalau stamina tak kuat, tak tahu, mungkin 15 jam kot. Jadi tuan-tuan angkat Bukit Tur Sina tu, letak atas kepala mereka. Angkat letak atas kepala. Jadi mereka takut tengok Bukit Tur Sina yang besar. Kata Allah, khuzu ma atainakum biquwwah, peganglah apa yang kami beri ni sungguh-sungguh, pegang sungguh-sungguh wahyu kami bagi ni. Dia berkata apa tuan-tuan, bila tengok gunung, sami'na wa ata'na, kami dengar dan taat. Pasal apa? Takut gunung yang besar tu. Kalau dia berkata tak dengar, hempap atas dia. Bila letak gunung, dia berkata apa? Sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami ingkar. Oh, jauh tuan-tuan.
Sahabat Nabi dengan sahabat Nabi Musa, Allahu Akbar. Langit bumi, tuan-tuan. Sebab itulah sahabat umat yang paling ramai dalam syurga adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah umat Nabi adalah umat Nabi Musa, tuan-tuan. Kalau umat Nabi Musa pun perangai lagu tu, tuan-tuan, kita umat Nabi Muhammad insya-Allah lebih baik pada dia. Lebih baik pada umat Nabi Musa alaihi salam. Boleh lah, kuntum khaira ummatin kan. Kita umat yang terbaik. Okey, tuan-tuan, kita dah isyak dah, tuan-tuan. Akan datang kita nombor 2, tuan-tuan. Boleh ya? Akan datang nombor 2 lah. Imam Sa'ad berapa seminggu, 2 minggu umrah? 2 ke 10 hari ya? Ha? Oh, kuarantin lagi. Tapi dah ada di Mekah ke belum? Dah betul tak? Oh, betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmudan wa la matula wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.